Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri beri jaminan segala tindakan Malaysia tatkala mempengerusikan ASEAN pada tahun depan akan diputuskan secara konsensus. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan membawa ASEAN mengharungi masa depan dengan yakin, memperkukuh dan memperluas kerjasama ekonomi serantau. Menurut Datuk Seri Anwar, tahun 2025 menandakan satu detik penting bagi ASEAN kerana meraihkan ulang tahun ke-10 penubuhan Komuniti ASEAN dan memperkenalkan wawasan Komuniti ASEAN 2045. Johor akan melaksanakan sesi persekolahan pada hari Isnin hingga Jumaat mengikut sesi persekolahan kumpulan B bermula 1 Januari hadapan. Ia selaras titah Pemangku Sultan Johor berhubung pertukaran cuti hujung minggu negeri. Pelaksanaannya akan dibuat sebelum cuti penggal persekolahan 2024-2025 berakhir. Sesi persekolahan pada hari Jumaat pula akan tamat lebih awal pada pukul 12.30 hari. Sesi akan disambung semula pada pukul 2.30 hingga 6.30 petang. Kira-kira 3,000 cerun dikategorikan berisiko menerusi pemantauan oleh KKR. Kawasan cerun berisiko itu dikenal pasti selepas KKR selesai melakukan pemetaan di 27,000 cerun di Jalan Persekutuan. Garis panduan pemetaan dan penilaian bahaya cerun turut dilancarkan bagi menyediakan pelan tindakan sebagai asas lengkap pemetaan. Selain sistem amaran awal turut dipasang, terbaru sistem berkenaan telah dipasang di kawasan berisiko di Batanghali, Selangor. Kemudahan perkhidmatan udara luar bandar RAS di Sabah dan Sarawak yang dijangka tamat hujung tahun ini telah dilanjutkan untuk tempoh setahun lagi. Menteri Pengangkutan berkata keputusan melanjutkan kemudahan RAS yang dikendalikan Maswin itu mengambil kira proses pengambil alihan syarikat itu oleh Kerajaan Sarawak masih belum selesai sepenuhnya. Beliau berharap proses rindungan serta pengambil alihan berjaya dimuktamadkan selewat-lewatnya tahun ini. Cadangan perolehan 38 buah pesawat pejuang FA-18CD Hornet milik Tentera Udara Kuwait KAF menetapi perancangan TUDM. Menteri Pertahanan berkata perolehan pesawat pejuang berkenaan juga wajar kerana pesawat tersebut mempunyai jam penerbangan yang rendah. Menurutnya, perancangan untuk membeli pesawat pejuang FA-18CD milik KAF itu telah bermula sejak 2018. Dan ini pula perkembangan semasa banjir. Menurut portal info bencana JKM, 3,520 penduduk terjejas banjir direkodkan di 6 negeri setakat 7 pagi tadi. Paling tinggi di Kedah, 2,950 penduduk daripada 920 keluarga dipindahkan ke 21 PPS. Diikuti Perlis, 242 penduduk daripada 75 keluarga berlindung di 2 PPS. Di Perak, 136 penduduk daripada 40 keluarga selain 1 PPS dibuka di Sarawak, Pahang dan Johor. Seorang maut manakala 2 pekerja binaan warga asing cedera dalam keadaan kejadian runtuh bangunan di Jalan Bukit Senjuang, Melaka lewat petang semalam. Dalam kejadian 6 petang itu, mangsa masing-masing warga Pakistan Bangladesh sedang bekerja bagi pembinaan bangunan 3 tingkat berkenaan. Mangsa maut warga Bangladesh ditemui kira-kira 9.55 malam, manakala mangsa pertama dan kedua warga Pakistan ditemui pada 6.40 petang dan 8.40 malam. Punca runtuhan masih dalam siasatan. 4 pelajar tahfiz yang dilaporkan hilang sejak dari 8 Oktober lalu ditemui semula. Kesemua mereka ditemui orang awam pada 10 Oktober pukul 11.58 malam ketika sedang berjalan kaki di sekitar kawasan Kampung Bangi, Kajang. Menurut Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, pelajar tersebut telah diserahkan ke Balai Polis Bangi oleh orang awam. Mereka diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing selepas selesai menjalani pemeriksaan kesihatan. Siasatan lanjut kes masih dijalankan. Seorang wanita sanggup menipu keluarga dengan mendakwa dia diculik dan meminta wang tebusan RM70,000 kerana terdesak untuk menyelesaikan hutangnya dengan Along. Kehilangannya dilaporkan anak lelakinya selepas dia menerima pesanan mesej daripada nombor telefon mangsa yang memaklumkan ibunya telah dilarikan. Hasil siasatan, wanita itu mengaku kejadian dilarikan orang adalah palsu. Dia kini ditahan reman 6 hari untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 363 Kanun Keseksaan.
Perunding kewangan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyalahgunakan kad ATM milik bekas gurunya dan wang menantu mangsa 2 tahun lepas. Setiap pertuduhan mengikut Seksyen 403 Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan hukuman penjara antara 6 bulan hingga 6 tahun dan sebatan serta denda. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Seorang peniaga dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan komunikasi jelik terhadap Kementerian Kesihatan berhubung kesan pengambilan vaksin 4 tahun lalu. Hakim Mahkamah Session Kuala Kangsar buat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Zaki Omar. Dia didakwa memuat naik hantaran di media sosial mengenai tuntutan pampasan kematian seorang anggota polis akibat suntikan vaksin COVID-19 bukan dengan niat menyebar berita tidak benar atau menimbulkan kegusaran awam. Seorang pemilik restoran nasi kandar warga Bangladesh didenda RM30,000 selepas mengaku bersalah memberi rasuah RM10,000 kepada seorang pegawai imigresen. Ia sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap 13 pekerjanya. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dipenjara 3 bulan jika gagal membayar denda dan wang rasuah RM10,000 dilucut hakkan di bawah Seksyen 40(1)(a) Akta XPRM 2009 kepada Kerajaan Malaysia. Seorang pengarah syarikat mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menubuhkan satu entiti lain tanpa kebenaran mesyuarat agung syarikat berkenaan untuk kepentingan diri. Penubuhan sebuah syarikat lain itu bagi mendapatkan secara langsung atau tidak langsung sesuatu manfaat bagi dirinya berjumlah RM377,990.85 sen. Mahkamah menetapkan wang jaminan sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes 11 November depan. Beberapa laluan sekitar ibu negara akan ditutup dan dilencongkan sementara hingga 9.30 pagi ini. Penutupan dibuat bersempena program Hari Sukan Negara peringkat PDRM melibatkan acara berbasikal Fun Ride 20 km dan larian Fun Run 5 km. Pengguna jalan raya dinasihatkan mematuhi tanda jalan raya dan arahan pegawai polis serta mendapatkan maklumat terkini berkenaan lalu lintas di kawasan terbabit. Peruntukan RM20 juta akan dimohon bagi membina hentian rehat dan rawat R&R di Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama LTU. Timbalan Menteri Kerja Raya berkata R&R itu akan dibina di kiri dan kanan Lebuh Raya di lokasi sesuai yang telah dikenal pasti. Media sebelum ini melaporkan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan semula pembinaan hentian R&R di LTU. Pasukan Petugas Standard Regulatori dan Keselamatan Nanoteknologi mengharapkan kerjasama kolektif daripada pelbagai pihak, terutama pemain industri dan masyarakat. Ketua Setiausaha Mosti berkata langkah itu membolehkan anggota pasukan mendapatkan maklumat terkini berkaitan penggunaan bahan nanoteknologi dalam pelbagai produk, khususnya kosmetik dan makanan sebelum dikongsikan kepada masyarakat. KPKM umum pengenalan asas pengiraan baharu kadar sadar diri SSR dan penggunaan per kapita PCC beras mulai tahun ini. Pengiraan ini selaras dengan Piawai Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO PBB. Menerusi kaedah itu, pelarasan pengiraan pengeluaran padi pada 2023 akan diambil kira bersama jumlah padi bersih yang akan diproses kepada beras. Kaedah itu turut kekalkan kadar faktor penukaran padi kepada beras mengikut zon seperti Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Kualiti bacaan Al-Quran peserta tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-64 menunjukkan peningkatan ketara. Ketua Pengarah JAKIM berkata elemen penilaian terhadap peserta telah ditambah baik menjadikan proses menilai satu tugas yang tidak mudah. 15 hakim dari pelbagai negara ditampilkan dengan mengekalkan beberapa hakim dari Maghribi dan Turki selain hakim baru dari Arab Saudi dan Indonesia. Hubungan akrab antara Malaysia dan Thailand terus diperkukuh melalui pelbagai aktiviti dan platform. Terbaharu menerusi program kembara kokurikulum unit beruniform peringkat antarabangsa 2024 International Education Adventure 2.0 yang berlangsung di Songkhla, Thailand. Program memperhari itu disertai 288 pelajar bersama 56 guru serta 100 pelajar dari Thailand. Kembara bertujuan meningkatkan disiplin, sikap kerjasama secara harmoni dan bertanggungjawab dalam kalangan peserta.
Belanjawan 2025 dijangka menyediakan asas kepada rancangan Malaysia ke-13 2026-2030 akan datang. Menurut Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia, belanjawan itu juga dijangka menangani cabaran mendesak seperti tekanan kos sara hidup, gaji dan peralihan hijau. Institut itu juga meramalkan pelonggaran subsidi RON95 untuk kurangkan tekanan inflasi dan tangani kenaikan kos sara hidup. Ia bertujuan kekalkan kadar inflasi dalam jumlah 2 hingga 3%. Pelaksanaan prinsip matlamat pembangunan mampan SDG dan Environmental, Social and Governance SDG ESG perlu dilihat sebagai sebahagian untuk menarik pelaburan ke negara ini. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua konsep tersebut bukan sekadar tarikan semata-mata tetapi syarat bagi pelabur buat pelaburan di negara ini. Dalam konteks sosial pula, apabila majikan menjaga hubungan baik dengan pekerja, ia mampu meningkatkan produktiviti. Lebih banyak kemasukan pelaburan digital dijangka memasuki Malaysia pada 2025. Menteri Digital berkata, sebagai pengerusi ASEAN tahun depan, Malaysia berada pada kedudukan yang baik untuk menunjukkan peranan sebagai destinasi pelaburan digital rantau ini. Tambahnya, lebih banyak pengumuman pelaburan akan dibuat selepas beberapa siri pelaburan baru dalam tempoh 8 bulan lepas. 136 usahawan dari 9 daerah di Selangor terpilih menerima dana usahawan madani Selangor DUMS dengan peruntukan RM2.4 juta. Mereka yang terpilih berpeluang menerima peralatan bersesuaian dengan perniagaan mengikut had nilai maksimum RM30,000. DUMS yang dijenamakan daripada Dana Usahawan Mikro Selangor bertujuan membantu peniaga kecil meningkatkan produktiviti operasi selain meringankan beban modal membeli peralatan perniagaan. Inisiatif mempersiap graduan yang lebih kompeten dan berdaya saing dalam bidang keuangan dan pelaburan terus diperhebat. Terbaru, Universiti Malaysia Terengganu menubuhkan pusat dagangan pertama di Pantai Timur. Penubuhannya hasil kerjasama dengan CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd itu bagi memperkukuh pendidikan berkaitan keuangan, pelaburan dan perbankan seiring keperluan revolusi industri 4.0. Malaysia secara rasmi terima tugas pengerusi ASEAN 2025 daripada Laos pada Jumaat. Penyerahan kepengerusian itu berlangsung penuh simbolik di Vientiane. Perdana Menteri dalam ucap tamanya diberi jaminan 2025 akan jadi satu bab penting untuk ASEAN penuh dengan makna dan potensi. ASEAN 2025 bertemakan keterangkuman dan kemampanan. Malaysia dan ASEAN komited wujudkan rantau aman, stabil dan bebas konflik terutama yang tercetus akibat pergeseran kuasa besar termasuk dalam isu Laut Cina Selatan. Jelas Perdana Menteri, ASEAN dan Beijing sepakat elakkan keganasan di perairan itu. Jalur diplomatik dan rundingan akan diguna untuk selesaikan sebarang pertikaian. Malaysia gesa Majlis Keselamatan PBB ambil langkah sewajarnya untuk menjamin keselamatan anggota pasukan interim PBB UNIFIL di Lubnan. Ia susulan serangan Israel ke atas ibu pejabat pasukan itu di Nakora, Lubnan 10 Oktober lalu. Kementerian Luar berkata Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan itu yang mengakibatkan 2 anggota pengaman UNIFIL cedera. Batalion Malaysia Malbat 85011 yang ditempatkan di Tibnin dan Marakah dilaporkan selamat. Sementara itu, Turki mula bawa keluar lebih 2,000 rakyatnya yang terkandas di Lubnan. Mereka dibawa menaiki kapal tentera laut yang dalam misi membawa bantuan. Menurut Kementerian Luarnya, usaha itu akan diteruskan bagi menyelamatkan lebih 14,000 rakyatnya. Sekurang-kurangnya 11 maut akibat taufan Milton yang membadai Florida pada Jumaat. Bencana alam sejak Rabu itu menyebabkan jalan raya terputus hubungan akibat pokok dan tiang elektrik tumbang. Ia turut menjejaskan hampir 3 juta rumah dan premis perniagaan akibat terputus bekalan elektrik sebelum taufan itu bergerak ke arah Atlantik. Baik, sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.